Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini agenda awani khas kami rakamkan di Astro Bukit Jalil pada malam ini berkaitan dengan pilihan raya dan juga demokrasi di Malaysia. Satu topik yang besar tetapi saya rasa evergreen dan sinonim dengan situasi semasa sekarang. Bertepatan dengan pilihan raya negeri Johor yang akan menjelang pada pertengahan bulan depan dan pelaksanaan undi 18 pendaftaran automatik dan juga anak muda boleh menjadi calon pilihan raya dan tidak berapa lama lagi Akta Lompat Parti akan dibentangkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri kalau tidak ada aral melintang pada persidangan parlimen yang akan datang. Semua ini penting dalam kita melihat reformasi pilihan raya di negara kita. Jadi untuk melihat ini kerana kita merujuk kepada satu buku yang besar ini, Pilihan Raya Demokrasi dan Malaysia, dan menjadi asas perbincangan kami pada malam ini. Jadi 4 orang ahli panel sudah kami tampilkan, akan kami tampilkan pada malam ini. Jadi tanpa berlengah masa, saya perkenalkan ahli panel pertama saya, Prof. Madya Dr. Rosmadi Fauzi, sebelah kanan saya dari UMCDEL, Pusat Kajian Demokrasi dan juga Pilihan Raya Universiti Melayu. Apa khabar Dr. Rosmadi? Baik Haji. Terima kasih kerana sudi bersama kami pada malam ini. Dan di tengah Puan Cynthia Gabriel, tidak asing lagi dari Sipor. Apa khabar Cynthia? Terima kasih kerana sudi hadir pada hari ini. Prof. Madya Dr. Muhammad Izzani Muhammad Zain, rakan saya pensyarakanan Fakulti Ekologi Manusia dari UPM. Terima kasih Dr. Izzani. Baru balik dari Johor. Ya. Mungkin boleh kongsikan sentimen di lapangan menjelang hari penamaan calon pada minggu depan. Dan rakan saya juga saudara Yusmadi Yusof, pengasas dan juga pengerusi Yayasan Rights, seorang pengamal undang-undang, mantan juga ahli Dewan Negara. Kena mention jugalah. Kena topi banyak tu. Terima kasih Ismadi kerana sudi bersama kami. Jadi untuk bercerita tentang ini satu topik yang besar Dr. Ismadi. Tapi saya rasa apa pun yang kita lalui sekarang, ia tidak terjadi semalaman. Proses pendemokrasian dan juga memberi hak kepada rakyat seluas mungkin dalam menentukan pilihan mereka dalam setiap pilihan raya. Kita bermula pada apabila kita merdeka lagi. Sejak kataupun forefathers kita mendapatkan kemerdekaan dari British. Jadi untuk melihat realiti semasa dan apa yang sudah pun kita lalui, adakah kita rasa proses pendidikan demokrasi ini perlu terus berjalan? Ya, terima kasih atas soalan yang Haji katakan tadi. Saya memang bersetujulah bahawa dalam konteks negara kita pada hari ini, bila kita bercakap tentang politik, pilihan raya maupun demokrasi, pendidikan politik itu harus kita raikan dalam situasi yang berlaku pada masa ini. Saya bersetuju bahawa pendidikan ini harus kita terapkan kepada khususnya anak-anak muda kita, di mana kita sedia maklum undi 18 akan kita lakukan ya dalam pilihan raya negeri Johor. Jadi apa yang kita lihat, pendidikan mungkin boleh saya cadangkan ya di sini, pendidikan ini harus mungkin bermula daripada sekolah lagi. Jika kita lihat dari perspektif negara-negara jiran dengan Malaysia lah, dalam kajian dan literature yang kita jalankan, kita lihat sebagai contoh Thailand, Indonesia, mereka telah menerapkan pendidikan politik ni daripada sekolah lagi. Malah di Australia, kalau tak silap saya, telah bermula seawal berumur 9 tahun, di mana telah diterangkan apakah hak mengundi dan bagaimana proses pengundian itu dilakukan. Jadi kalau kita menuju ke arah pendemokrasian yang lebih subur, jadi memang kita harus raikanlah pendidikan politik ini supaya literasi politik di negara kita ini semakin subur, meningkat dan anak-anak muda lebih faham dan tahu tentang perjalanan dan proses pilihan raya yang berlaku di negara kita. Bagi Cynthia, what the significant, relevantnya pendidikan pilihan raya? Terima kasih. First of all, tahniah kepada Dr. Manimaran atas buku yang cukup komprehensif. Saya masih belum habis baca walaupun sudah cuba beberapa kali untuk habis. But what I wanted to say is that walaupun buku itu menjadi satu panduan yang bagus, isu pendidikan orang ramai
menjadi satu isu yang dipolitikkan bagi pendapat saya. So kalau kita lihat channel TV dan video, media dan sebagainya. Dari masa saya muda sekali, yang selalu ada tu macam propaganda. Masa itu tak tahu itu propaganda, tetapi kalau dengar perkara itu sekali, dua kali, banyak kali, it becomes macam the truth. So itu menjadi satu reformasi yang perlu diatasi secara urgent. Kenapa? Sebab we live in an information age. Dan saya rasa bagi undi 18 dan orang muda now there's other mediums macam social media. I tak tahu kalau rakan-rakan macam former YB ni tahu guna TikTok dan sebagainya. Ada. Jangan main-main. Okay, so the point is variety of the medium tu sudah menjadi pelbagai. You can use many means. And in the information age, ini boleh menjadi satu advantage. Tapi saya rasa for Malaysia, the less it's politicized, kita boleh maju sedikit ke depan. Ya, saya rasa itu yang kita mahukan, Dr. Izzani. Adakah apabila cerita tentang pendidikan pilihan raya, kita hanya merujuk kepada SPR? Okey, sebenarnya bila kita bercakap tentang pendidikan politik ini, dia suatu yang sangat luas dan ia juga boleh diterjemahkan dalam pelbagai bentuk. Pendidikan formal, non-formal dan juga informal. Dan kalau kita merujuk kepada pendidikan politik itu bukanlah semata-mata mengenai pilihan raya, tetapi bagi saya yang paling penting konten kandungan dalam pendidikan politik itu ialah bagaimana kita mengajar rakyat Malaysia ataupun anak-anak muda mengenai struktur negara kita, tentang demokrasi, tentang parlimen, kerajaan. Barulah mereka faham kenapa mereka perlu mengundi. Bukan semata-mata kita mengajar pendidikan politik itu untuk musim pilihan raya semata-mata. Kerana kalau kita lihat seperti Dr. Rosmadi sebut tadi, di Indonesia mereka ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, di mana pendidikan itu mendedahkan rakyat Indonesia mengetahui tentang struktur pemerintahan negara. Jadi ini yang penting dalam pendidikan politik, bukan sekadar semata-mata kita mengajar tentang pilihan raya dan sebagainya. Dan SPR memang sangat penting sebagai satu badan yang bebas di negara kita untuk melaksanakan pilihan raya, dan mereka sebenarnya ada juga akademi pilihan raya yang sepatutnya memberikan advokasi awam yang lebih besar kepada rakyat Malaysia kita. Dan pendidikan politik ini saya fikir dia perlu dijayakan oleh semua pihak. Menarik. Kerana kita ada pendidikan secara formal mengikut kurikulum yang terancang, tetapi kita juga boleh wujudkan pendidikan politik itu dalam bentuk non-formal dan juga informal. Dan ini satu bidang yang perlu kita terokai untuk kita menjayakan pendidikan politik di negara kita. I think Saudara Rosmadi mungkin lebih luas takrifan dan naratifnya. Saya melihat macam ni ya. Kadang-kadang kita mengandaikan pendidikan politik ni satu perkara yang sangat kompleks sehingga perlu terbentuknya satu silibus tertentu. Tetapi di lapangan andaiannya mudah. Memilih orang yang benar, memilih orang yang beretika, memilih orang yang betul. Adakah itu susah? Takkan sesusah itu. Contoh macam kalau kata kita di bidang hak asasi manusia, adakah kita nak tunggu orang luar ajar kita apa itu keadilan, apa itu kemanusiaan? Selalu kita mengandaikan perkara itu seolah perlu wujud dalam satu situasi, satu institusi yang khusus mendidik, satu silibus yang khusus. Permasalahan pemikiran begitu, dia akan kadang-kadang melelahkan kita, dah jadi macam compliant officer. Pandangan saya. Padahal dia sebenarnya berakar daripada perkara asas. Apa itu pendidikan? Pendidikan itu kalau Paulo Freire itu ialah popular education. Sebab itu kalau di Brazil itu Paulo Freire itu falsafah pendidikan itu. Kalau John Dewey pula lagi dahsyat. John Dewey kaitkan pendidikan dan demokrasi. Kalau tak adalah elemen demokrasi, itu bukan pendidikan. Sebesar itu. Jadi, kita berbicara pasal pilihan raya ini perkara teknik. Saya rasa kita perlu bergerak ke belakang sikit. Apa sebenarnya pendidikan demokrasi ini? Sampai dia membentuk satu budaya baru. Sehingga hari ini saya tengok, ini pilihan raya kita yang pertama Haji 1955, betul? Betul dengan saya? Pembenaran kita. Yang secara modernnya lah kan.
Tetapi sekarang 2022 kita bercakap perkara asas pendidikan. Jadi saya rasa mesti ada sesuatu benda yang tak kena. Adakah tak ada institusi seperti yang dikatakan tadi? Malah memang ada akademi khusus. Malah sekarang saya ucapkan tahniah kepada UMC Dell kerana wujudkan satu pusat yang khusus. Malah pula hari ini kita tengok, saya ucapkan tahniah juga kepada Dr. G. Manimaran membukukan perkara. Saya tahu ini perkara yang kompleks. Kalau kita baca buku ni Haji, macam kita baca manual nak masuk periksa kan, buat detail. Betul. Adakah itu sebenarnya? Ya. Jadi saya kalau boleh saya nak cuba ke belakang sedikit, adakah kita nak memikirkan detail-detail itu ataupun kita sebenarnya dah jauh daripada perkara fundamental. Sehingga kan hari ini benda rasuah kita tak boleh lakukan sesuatu. Itu persoalan pengundi sebenarnya. Katakan di konteks media. Kenapa sehingga hari ini ruang media kepada calon-calon tak dapat secara sama rata? Kerana isu asasnya ialah free and fair election. Jadi tapi persoalan lebih penting lagi yang saya mahu kita mendidik ialah what is the underlying filosofi di belakang itu? Kenapa perlu ada lantai yang sama rata? Kenapa perlu meraihkan percambahan pendapat? Kenapa perlu diadakan orang kata kalau aspek kewangan kenapa orang muda layak bagus tapi tak ada duit nak masuk macam mana? Kan? Jadi saya kata kalau kita, saya rasa saya setuju dengan benda pendidikan, tapi manakala kita dah bergerak jauh daripada tahun 55 sampai sekarang, saya rasa mungkin kita kena tengok juga. Okey. Dr. Sumadi, mungkin kita terus bergerak ke hadapan dalam melihat isu struktural, satu isu yang struktur. Kerana kita sentiasa mengotak-ngotakkan isu di negara kita ini, ini isu pengurusan pilihan raya, SPR lah kerja. Isu pendidikan, inilah Kementerian Pendidikan. Isu berkaitan dengan Parlimen, inilah Menteri Undang-Undang. Isu berkaitan dengan kebajikan masyarakat, inilah Menteri Wanita dan juga Kebajikan. Tetapi apabila kita cerita tentang demokrasi dan pilihan raya, semua yang kita katakan tentang itulah adalah ada kaitan dengan pilihan raya dan demokrasi. Ya, betul. Sebenarnya kalau kita berujuk pada buku yang telah ditulis oleh Dr. G. Manimaran tentang proses pilihan raya sendiri tak silap saya ada lebih daripada 20 mahupun saya rasa 30 proses yang ada. Tetapi seperti yang mantan YB Yusmadi katakan tadi di manakah arah tujuan kita dalam kita membawa isu demokrasi ini kepada rakyat di luar sana? Yang lebih penting adalah kalau misalnya orang awam lah membaca buku tu, macam kami ahli akademik mungkin kita tidak ada berapa masalah lah untuk memahami apa yang terkandung dalam buku itu. Tetapi kalau orang awam lah melihat kepada 30 proses ni, saya rasa tak terkejarlah nak faham 30 proses ni. Boleh muntah lah. Boleh muntah. Jadi apa yang penting adalah mungkin perkara-perkara asas dalam proses pendemokrasian ini. Seperti hak mengundi, hari kempen dan sebagainya. Dan tadi kita bercakap tentang pendidikan politik. Pendidikan politik pun luas. Kalau saya di universiti kita memperjuangkan, sebab saya daripada Jabatan Geografi, kita bercakap tentang geografi politik. Itu satu perkara yang berlainan saya rasa kalau misalnya di geografi kita bercakap tentang saiz zon parlimen dan sebagainya. Saya tak tahulah kalau mantan YB kita tahu balik pulau sendiri saiz dia adalah 3 kali ganda besar daripada Putrajaya. Betul. Dan 7 kali ganda besarnya dengan Parlimen Lembah Pantai. Betul. Ini adalah isu-isu yang kita angkat di universiti. Tetapi berbalik pada buku tadi ada 30 proses. Mungkin macam saya kata perkara asas itu yang kita kena lihat dulu. Tak semua 30 rakyat kena faham. Betul. Dan apa yang lebih penting tadi disentuh tentang SPR. Sejauh mana rakyat di luar sana mereka yakin bahawa proses-proses pilihan raya yang berlaku yang dijalankan oleh SPR ini diyakini oleh rakyat bahawa ia dijalankan secara adil, saksama dan telus. Dan kami di UMCDL beberapa kajian yang kita lakukan dalam konteks perkara ini dan kita tanyakan sejauh mana mereka yakin terhadap apa yang telah dijalankan oleh SPR. Dan daripada dapatan 51% kalau tak salah saya bersetuju bahawa telah dijalankan secara telus. Tetapi kita ada lagi pecahan 49%. Besar tu. Itu besar. Jadi maksudnya dari segi markah gagal lulus tu lulus tetapi tidak cukup makan. Tak cemerlang. Ini yang harus kita perhalusi. Fundamentalnya Cynthia berkaitan dengan
penambahbaikan. Kita dah berapa kali dah pilihan raya, sama ada pilihan raya umum ataupun pilihan raya negeri dan juga pilihan raya kecil. Banyak sejak 55 hinggalah 2022. Tetapi yang kita lihat adalah proses saja. Tetapi apabila ada orang kata pun game changer, sesuatu yang besar seperti undi 18, seperti pendaftaran automatik dan juga anak muda boleh jadi calon seawal umur 18 tahun dan akan datang ada akta lompat parti dan sebagainya. Jadi ini tiba-tiba membuka mata kita, kita nak berpartisipasi dalam demokrasi. Adakah kita terpaksa create game changer ataupun reformasi pilihan raya ini, barulah kita boleh menggarap ataupun kita embrace bergerak ke hadapan? Saya nak membawa konteks tu kepada perubahan politik pada tahun 2018. Itu memberi peluang untuk sistem pilihan raya tu dikaji dengan lebih mendalam. So kita membentuk ERC, the Election Reform Committee, ada banyak komiti yang dibentuk masa tu. Tetapi perubahan dalam sistem demokrasi itu memberi peluang kepada rakyat dan juga kepada policy maker untuk mengkaji semula apa yang perlu ditambah baik. And I think that process is important. Bukan siapa yang menang ke apa, tetapi perubahan tu menjadi satu peluang untuk penambahbaikan. So now there is lebih daripada 49 proposals or something yang dikemukakan. So yang saya nak tahu dengan lebih lanjut tu, what is the next step? So undi 18 berlaku because there was a push dari kedua-dua belah pihak di parlimen that this is good, this is important. Tetapi kalau tidak ada push dia, kalau tidak advokasi, tidak ada reformasi dari civil society, dari parti politik, dari media dan sebagainya, game changer ni is not going to happen. Cliche. Yes. Just another rhetoric. Correct. But the next point is macam mana kita boleh connect apa yang berlaku in terms of perubahan next step with the people. Adakah kita membawa pendapat rakyat tu with us? What is the feedback? So saya rasa itu memang kelemahan yang perlu ditambah baik because the feedback macam I remember after 2018 Astro Awani was having a program tiap-tiap hari for 100 days, 1 year dan sebagainya. So last time memang nak mimpi macam tu pun tak boleh. But at least that was a first step in getting public feedback tu. Sangat penting saya rasa because perubahan tu kena berlaku. Then you get spaces. Macam mana kita boleh maximum the space untuk membawa perubahan ke depan. So I think those game changers tu needs to go back to the rakyat itself, that they also wanted it. Sebab I remember masa pilihan raya, the last two pilihan raya, saya berdiri very long line in the hot sun because saya tu voter dari Damansara, which is the biggest constituency in terms of numbers of people. People are there, they are lining up. They want to make a difference or they know their vote is important. Tetapi apa sebenarnya kepentingan dari segi kenapa dia nak pergi vote tu, tidak ada feedback mechanism. Tetapi sekarang I feel because of the changes sudah menjadi lebih forward looking lah, lebih ruang lah untuk bincang. Dr. Izan. Kita sudah ada 14 kali pilihan raya umum dan akan datang pilihan raya yang ke-15. Dan daripada sepanjang pilihan raya itu memang kita dapati memang ada penambahbaikan seperti penggunaan dakwah kekal supaya pengundi yang mengundi itu betul-betul asli dan sebagainya. Tetapi saya bersetuju bahawa masih ada ruang penambahbaikan yang perlu dilakukan apabila Cynthia sebut tadi kena beratur panjang. Jadi kita perlu memikirkan bagaimana suatu masa nanti pilihan raya kita boleh diadakan secara digital. Kerana kita dah bercakap tentang revolusi industri banyak kali tetapi kita tak nampak kita ke arah itu. Dengan akses internet dan sebagainya itu
perlu kita lihat ke hadapan kerana dan ia juga memerlukan pindaan perlembagaan 2/3 dan ini memerlukan suatu komitmen yang besarlah bagaimana kita nak mewujudkan satu pilihan raya yang betul-betul dinamik dan juga progresif seiring dengan perkembangan semasa. Dan kalau kita lihat dari segi cabaran ataupun cadangan-cadangan penambahbaikan pilihan raya ini, kita sudah ada beberapa cadangan yang telah dicadangkan, tetapi ia masih lagi terganggu dengan proses-proses birokrasi dan sebagainya sehingga kita tidak dapat melaksanakan satu pilihan raya yang lebih baik dan juga memanfaatkan penggunaan teknologi dan sebagainya. Jadi dengan pertambahan hampir 6 juta pengundi baru pada tahun 2015 nanti, kita tak tahu bagaimana pilihan raya yang akan diadakan. Mungkin kita perlu mengambil masa 2 hari untuk selesaikan pilihan raya kerana pengundi semakin ramai. Dan baru-baru ini di Johor, Kementerian Pendidikan tidak membenarkan penggunaan sekolah sebagai tempat mengundi. Itu juga harus dilihat sebagai satu cabaran, dan saya percaya ini memerlukan kerjasama semua pihak dan kita perlu proaktiflah supaya pilihan raya kita itu bukan sekadar kita buat saja pilihan raya, tetapi pilihan raya yang diyakini, yang jujur. Kita tak mahu kita suatu masa nanti mungkin akan ada bersih lagi yang akan ada untuk menuntut pilihan raya yang bersih. Jadi ini juga satu maruah kepada demokrasi kita lah. Sorry Ismadi. Saya melihatnya Ji kan, kita kena memikir semula perkara paling asas. Sebab tujuan demokrasi ini ialah untuk kita memilih atau mewakili suara. Adakah sekarang ni kita tak nak fikir, kebetulan saya di Dewan Rakyat dan Dewan Negara, tahukah kita bahawa bajet kewangan untuk mengurus satu pilihan raya ini berjuta-juta. Malah dari segi trend Ji, bukan menurun, naik bertambah-tambah. Jadi persoalan saya, dikala kita bercakap dalam konteks ialah konteks cabaran ekonomi, beban rakyat, kan? Ada suatu perkara immoral kalau kita akan belanja sesuatu perkara yang melangkaui isu-isu kemanusiaan, isu kemiskinan. Bayangkan, nak pilih pemimpin yang baik, perlu belanja berbilion-bilion berjuta, lepas tu dia korup pula, lepas tu dia lompat pula. Dan perkara-perkara ini yang kadang-kadang kita patut ambil pada pandangan saya. Kenapa susah? Adakah kita sudah bergerak terlalu jauh? Saya beri contoh. Adakah untuk memilih seorang yang baik di kampung, kita perlu belanja untuk banner-banner, untuk benda-benda yang pelbagai, sehinggakan billboard beratusan ribu? Adakah perlu persoalan itu? Saya kebetulan Ji dan kawan-kawan, saya pernah pantau pilihan raya di negara yang maju, di Amerika, di Maryland dan juga di Virginia. Saya pernah juga tengok negara yang agak ke belakang sikit, macam di Maldives, di Atoll, pergi bagi pihak Commonwealth dan sebagainya. Jadi saya melihat di situ. Tapi pandangan saya sebenarnya, kita perlu mendidik sedalam-dalamnya ialah bagaimana nak memilih seseorang mewakili suara dengan cara yang bagi saya mesti mengimbangi. Ini kalau saya sekarang bercakap dalam konteks bertanggungjawab. Kalau saya seorang Perdana Menteri, saya perlu memikirkan belanja ini untuk public goods ini, manfaat rakyat, pendidikan, keselamatan dan sebagainya, banyak ini. Untuk belanja untuk pembangunan ini sekian-sekian. Sebab itu di negara-negara lain kadang-kadang nak mengimbangi ni Haji, memberi hak demokrasi dan juga memberi manfaat-manfaat lain. Sebab itu dikala ini kadang-kadang saya setuju. Kadang rakyat tak turun pun, bukan pun kita sekarang isu harga barang, isu semua. Ini nak suruh pergi mengundi. Dia nampak macam perkara tu jauh. Okey, jadi apa yang saya maksudkan di sini Haji ialah mungkin kita perlu cerdik pandai kembali balik sebenarnya nak memilih. Macam tadi saya cakap kawan-kawan pelajar intern saya kata parlimen itu maksud dia parler. Bahasa Perancis untuk bersembang. Takkan nak bersembang perlukan berjuta-juta, bilion bangunan dah makin tinggi, tapi budaya demokrasi tak ada juga. Okey, kita kata sekarang ni kita cakap institusi. Kalau kita andaikan election management itu sangat penting. Bangunan sangat baik, saya ada di parlimen. Kita bagi undang-undang, kita bagi macam-macam, belanja semua tambah. Apa yang wujud ialah penambahan kos. Kalau saya kata, kalau saya boleh hujah secara fundamental, itu perkara yang sangat immoral. Sebab tu macam hari ni, kita buat SPRM, saya 2008, daripada institusi, kita jadikan Suruhanjaya. Tapi perkara yang timbul, benda yang ditimbulkan Dr. Rosmadi tadi, isu kepercayaan. Adakah kepercayaan itu ongkosnya sangat mahal? Sebegitu teruk sangatkah standard kita ni?
Selepas doktor kata selepas 14 kali masuk election, nak menguruskan kepercayaan. So, sebab itu saya rasa sekarang ni kita ambil peluang macam Dr. Zumadi kata, bagus tadi, dia timbulkan satu isu baru dalam bagi saya. Cabaran politik sekarang isunya adalah planning law. Isu urban and rural. Bagaimana saya di balik pulau, access to quality, perkhidmatan quality tak sama macam orang di Georgetown. Sekolah-sekolah semua tak sama, tapi beban saya, tanggungan cukai saya, tanggungjawab mengundi saya sama. Cynthia di Damansara, saya di balik pulau sama. Sama, saya kena datang juga. Dan hak saya tu nilai dia sama. Tak boleh kata nilai Cynthia di Damansara dengan nilai saya di kampung berbeza. Tetapi adakah saya diadili dengan sewajarnya oleh pemerintah melalui duit cukai dan hak-hak yang lain? So jadi Haji, bagi saya, dalam kita bicara mengenai pendidikan, yang paling saya nak mencabar Dr. G. Manimaran saya ni, kawan baik saya ni, pertama saya terima kasih. Adakah apabila kita dah khatam buku tu, macam kita khatam Al-Quran lah, khatam 2-3 kali, kita mampu memilih calon yang baik ataupun kita mampu ada? Saya yakin ada. Sebab saya percaya kalau kita cuba wujudkan tadi yang kata tadi, membina institusi, membetulkan proses, dia akan mengarah kepada yang baik. Saya nak kembali pada Dr. Rosmadi, tapi saya jual dulu pada Cynthia. Berkaitan dengan penambahbaikan sistem dan juga pengurusan pilihan raya di negara kita. Ketika Pakatan Harapan mengambil alih, satu jawatankuasa khas terus ditubuhkan untuk ERC, Election Reform Committee, dan syornya sudah dipublishkan dan dikongsikan. Walaupun sudah diserahkan kepada pihak kerajaan, kita tak tahu di mana status tu. Dibayar oleh pihak kerajaan, komiti itu dibayar oleh pihak kerajaan, dibukukan cantik, saya pun dah baca, tetapi ada 49 syor yang sudah pun diusulkan kepada pihak kerajaan. Jadi di mana selain daripada apa yang kita lihat sekarang, undi 18, anti lompat parti dan sebagainya, tapi banyak lagi yang sudah pun disyorkan, perlu pindaan segera di Parlimen. Cynthia. Bagi pendapat saya, satu persoalan besar dalam sistem pilihan raya yang perlu ditangani sebelum GE15 tu adalah isu pendanaan politik. Saya nak tunggu tapi Cynthia dah bawa. Ini bagus topik ni. Silakan. Sebab kalau kita tidak ada direction ataupun arahan yang clear untuk GE15, isu dana politik ni akan menjadi isu yang akan menjadi faktor yang akan that will determine macam mana pilihan raya itu diimplementasi dan berlangsung. So right now kita tidak ada apa-apa undang-undang, and we need to have one. Kenapa? Sebab kita sudah belajar daripada pengalaman 1MDB dan sebagainya. Ada banyak isu, even the Perdana Menteri at that time, dia sudah aku bahawa lebih 50 juta of that money yang sudah tak tahu kat mana sekarang was actually used untuk GE13. So if that is an admission, itu satu sumber saja. Macam mana dengan sumber-sumber yang lain? And semua parti politik memerlukan wang untuk menjalankan aktiviti, untuk menang pilihan raya and all that. So that is not something that we need to question. Tetapi the regulatory mechanisms, the issue dana politik tu kena dibendung, which means you need to have systems. So you need to have maximum donation. Yang paling penting tu siapa yang membagi sumber tu. And if the sumber tu datang dari pihak yang ada unsur-unsur haram, then that needs to be stopped. But the transparency ataupun isu transparency itu sangat penting dari segi siapa yang memberi wang tu. And I think tadi the point of election expenditure is so limited, tu macam bukan realistik lagi. It's not possible to just spend 200,000 to win the election. Sebenarnya banyak. So sumber itu penting dan how the money is used. And this is not rocket science untuk negara kita. Yeah. Ada banyak negara yang sudah ada dana politik. Dan yang saya faham dari kerja yang kita buat, kerja advokasi dengan beberapa agensi kerajaan, there is a bill. Sudah ada satu draft
Tetapi isu sekarang tu Political will. will juga. Political How we going to move it to the next step? Macam mana kita akan bincang di Parlimen dan di Dewan Negara to actually push it. And it needs to be done sebelum GE15. Sebab, one more point, sebelum rakan saya memberi pandangan, is the need untuk mengubah relationship ataupun hubungan di antara voter dengan wakil rakyat. Because sekarang, voter tu macam they see the wakil rakyat, ada ekspektasi for them to give money untuk semua, dari funeral, pengkebumian ke Kenduri kahwin. ke semua. Anak masuk You're universiti. supposed to give some kind of Assistance. former YB tu memang tahu Saya tak ada duit. real experience. So if you don't have money, and then isu yang satu lagi, constituency allocation funds. Itu pun kena ada undang-undang, because it doesn't mean if you're the government of the day, wakil rakyat yang at that coalition saja yang dapat constituency allocation fund. So semua ni adalah around the issue of dana politik. And for me that is the most important to reform sebelum GE15. Yusmadi, susah ke? Dalam CSA ataupun MOU antara kerajaan dan juga Pakatan Harapan ataupun pembangkang yang sedang berlangsung sekarang, kita tengok ada progres yang menarik sekali. MA 63 diluluskan di Parlimen. Yang undi 18 mendapat majoriti 2/3. Begitu juga ada pendaftaran automatik dan akan datang akta lompat parti dan juga Perdana Menteri 2 penggal pentadbiran sahaja. Tapi kenapa pendanaan politik tidak termasuk dalam MOU ini dan tidak didesak oleh pembangkang, sedangkan ini antara isu pertama yang diperjuangkan oleh pembangkang selama ini? Saya nak menjawab dengan bagi contoh. Satu ketika tahun 2015 saya dijemput oleh Suruhanjaya Pilihan Raya India. Okey, dan juga akademi dia. Kebetulan saya pun tak tahu, dia ambil case tadi saya kot, sebab saya antara YB yang tak ada duit. Macam mana boleh masuk pilihan raya tak pakai duit, menang satu parlimen. Saya belanja kat ni bila beritahu kat audien, saya belanja lebih kurang RM15,000. Kalahkan seorang calon yang billboard saja ratusan ribu. Right? Jadi saya ada case tadi. Idea International daripada Stockholm ambil. Apa tajuk itu? Tajuknya ialah The Influence of Money to People Representation. Pengaruh duit kepada representasi. Tajuk besar dia tu. Jadi di situlah beranaknya tajuk-tajuk money politik dan sebagainya. Jadi apabila dikaji, dipendekkan cerita, hari terakhirnya tu, apabila kita nak buat komitmen deklarasi New Delhi ni, bahawa semua ketua-ketua parti takkan salah guna wang, tiba-tiba parti yang paling awal komit, parti lain apa tahu? Saya kena bincang dengan pimpinan dulu. Parti ni, saya tak nak sebut nama lah kan, tapi saya kena sebut parti yang awal-awal komit ialah parti komunis. Kita okey, ready, memang kita tak suka ni. Jadi parti-parti yang pemerintah ni, yang pernah rasa berapa duit ni, nanti dulu kita kena bincang dulu. Jadi antara isu yang kita bincang itu ialah macam Cynthia kata tadi, sumber. Di sana antara isu yang paling kritikal ialah isu black money. Okey, jadi poin yang saya katakan di sini Haji, saya tahu saya kena cakap secara objektif, saya kata kenapa benda itu tak timbul. Pada permulaan isu kewangan ini timbul dalam politik, mula-mula saya cakap pembangkang pun agak selektif. Ya, itu betul. Saya kena cakap jujur sebab saya kena berlaku fair apabila kita nak memilih institusi. Senyum tu. Sebab dia orang takut nanti sumber dia orang dapat daripada mana pula. Saya tahu diskurs Akan dipersoalkan. Biar kita Cynthia kita bercakap sebab saya tahu Cynthia telah berjuang banyak, bersih dan sebagainya. Tapi satu pengajaran kepada saya apabila sudah tukar kerajaan, apabila kita tidak boleh konsisten dengan apa kita nak, kadang-kadang apabila kita nak buat, orang kata, dulu kenapa tak konsisten? Allocation, kenapa sekarang kerajaan ni you tak bagi juga? So benda-benda ni satu pengajaran pada saya. Orang akan menilai kita kerana saya ada sikit pengalaman buat reformasi Dewan Negara. Orang pelik kenapa kita boleh kumpul semua pelbagai parti kerana orang akan menilai kita tu sendiri. Jadi pengajarannya Haji, pada saya untuk bergerak ke depan ni dalam melakukan perkara demokrasi ini, aktor-aktor yang cuba buat benda ini kena sangat, macam saya setuju dengan ni, jangan main politik. Nak main politik pembangkang pun tak boleh, nak main politik ni pun tak boleh, kena betul-betul. Jadi saya sangat memerlukan peranan-peranan institusi pendidikan yang membantu kita. Sebab kita kadang-kadang kita kena cakap, jujur, mereka ada alasan Haji. Macam mana nak level playing field, nanti korang tahu duit kami dapat pada mana, yang kamu punya kamu tak nak bagi tahu. Jadi saya cadangkan kita bergerak ke depan, Haji kata sekarang melalui kematangan politik yang kita ada sekarang ni, insya-Allah kalau ada rezeki, anti-hopping law kita akan bergerak ke depan. Tapi benda yang paling penting saya setuju dengan Cynthia. Kalau tanya saya in terms of strategi, jadi kita tak bercakap strategi.
saya setuju bahawa kita kena fokus sebelum mereka itu dipilih. Jangan selepas dia dipilih. Bila dipilih dia ada kuasa, you nak jumpa dia pun susah dah. Sebelum dia dipilih ni, daripada dia nak jadi calon, sampailah dia nak masuk pilihan raya. Yang tu kita kena pastikan orang baik-baik je. Dan saya percaya, saya kata terbuka lah, dalam pembangkang pun ramai orang baik, dalam yang belah sana pun orang baik, pastikan yang baik-baik ni dapat masuk. Jadi nak pastikan orang baik-baik ni Haji, kewangan penting, level playing field, pemilihan. So jadi bagi saya, Haji, benda ni kena ada kesungguhan. Dan yang saya pernah tengok sekali tu di India tu, semua parti politik daripada dia panggil South Asia lah, daripada Pakistan sampai Maldives, kebetulan saya ada di situ, itu pun saya lihat satu sikap yang ada setengah kita panggil ambivalence, hipokrisi. Tak boleh benda tu. So bagi saya 2018 rakyat beri kita peluang, dan saya setuju apa yang Cynthia kata, ada laporan. Tapi laporan tu sampai sekarang tak table kat parlimen pun. Betul pun. Kita Saya banyak kali kita discuss saya benda tu. tunggu. Tak table pun. Jadi bagi saya banyak perkara kita boleh belajar daripada kesilapan dan perkara yang positif yang kita boleh capai. Saya setuju banyak kita capai. Tapi bottom line rakyat kena percaya bahawa 2018 itu ialah kemahuan rakyat dan pemimpin respon. Jadi saya rasa kalau rakyat yang dengar ni, untuk PRN Johor ke, PRN datang, saya rasa kuasa di tangan rakyat. Rakyat bergerak ke depan, pemimpin ikut. Itu pada pandangan saya. Menarik, Dr. Rosmadi. Ini berkaitan dengan geografi politik, berkaitan dengan GIS juga. Apabila Cynthia mengangkat, okey, kalau dana pembiayaan politik itu kita tidak berani untuk telus kepada rakyat, sedangkan kita ingin menolong mereka untuk legalize. Dana itu datang daripada mana, berapa you belanjakan, dan tidak membazir dan tidak overwhelm dengan perbelanjaan kerana anda ingin membeli undi. Betul juga peruntukan dengan kawasan parlimen. Mengapa pembangkang dapat sedikit, pemerintah, wakil rakyat pemerintah dapat berjuta-juta, sedangkan datang daripada kawasan susah seperti kawasan di Jeli ke, kawasan Damansara, bukan isu pembangunan dah, tetapi isu kemiskinan bandar. Tapi mengapa dari aspek pilihan raya dan juga demokrasi, geografi politik, apa yang dikaji oleh Dr. Rosmadi ini penting untuk reflect kita bergerak ke hadapan? Ya. Saya sangat sukalah bila Haji sebut geografi, kerana di sinilah saya cuba memberi penerangan lah tentang politik di Malaysia kita ni harus diberi nafas baru. Kerana bila kita berbincang tentang politik, seakan kita tak nampak di manakah jalan penyelesaiannya. Saya nak bawa satu satu senario lah. Dalam konteks pilihan raya di Malaysia ni, dengan sistem kita first the fast the post, ini memang sangat dekat lah dengan elemen geografi. Tadi mantan YB kita sebut balik pulau kan, kawasan yang berbeza-beza. Memang dalam kajian kami lah di UMCDL, kita banyak buat kajian, dan Haji sebut tadi tentang GIS. Kita melihat bahawa dalam konteks rakyat ya, dengan 222 parlimen ni, kalau kita melihat dari segi konteks geografi politik, kita ada perbezaan pemikiran rakyat. Ini yang kita harus faham ya. Apa yang difikirkan oleh rakyat, sebagai contoh di Johor atau di Pulau Pinang, dia berbeza dengan mereka yang berada di Kelantan, di Terengganu dan sebagainya. Jadi kalau kita bawa satu isu atau polisi baru, kadang-kadang persepsi penerimaan rakyat itu berbeza. Bandar, luar bandar dan sebagainya. Dan kalau saya memetik ya, apa yang Profesor Einstein katakanlah, kalau kita nak satu penyelesaian baru, kita kena tukar kaedah dan eksperimen kita. Ini yang saya cuba bawakan, bahawa politik di Malaysia ni kita kena lihat dari segi metod barulah, iaitu GIS. Kerana daripada kajian kita di UMCDL, bila kita buat soal selidik dan kita cuba relatekan dengan geografi, daripada Perlis sampailah ke Sabah dengan 222 parlimen dengan 504 DUN, kalau tak silap saya masa PRU14, kita nampak ada satu perbezaan berdasarkan tempat ini. Ini mungkin popular lah kalau kita pernah dengar peribahasa Melayu, lain padang, lain belalang. Jadi lain tempat, lain tata cara pemikiran dan sebagainya. Jadi bila pemikiran berbeza, dari segi tingkah laku dalam membuat keputusan mengundi itu berbeza. Jadi ini kita kena faham. Sebab itu bila kita lihat tadi disebut macam mana pun berbalik pada rakyat. Jadi kadang-kadang rakyat tu kita harus faham, dan apa yang kita cuba bawa ya, kita bercakap tentang pendidikan demokrasi ya, kita kena lihat contoh kalau buku itu dibawa mengikut geografi 222 parlimen, mungkin kita ada
pendapat yang berbeza-beza tentang konten itu. Bandar luar bandar dengan demografik kita yang pelbagai. Itu saya nak bawa kepada Ismadi dan juga Dr. Izani. Mentaliti alah tak ada ubah apa-apa pun. Pilihan raya pun depan mata saya pun esok lusa di Johor ni saya nak kena makan. Itu rakan saya Firdaus Azil sebab buat dapatan di Johor Bahru sekarang. Jumpa gelandangan, jumpa orang miskin, B40. Tak payahlah bising-bising pasal nak pergi mengundi ni. Saya nak isi makan perut pun tak ada duit ni. Yalah. Jadi kenapa saya nak bersesak-sesak dekat pusat mengundi? Jadi mentaliti ini adalah mentaliti di kalangan masyarakat biasa yang melihat mereka jauh daripada politik. Mungkin politik fahaman dia dari aspek itu terlampau sempit. Tetapi macam fundamentalnya, apabila anda tidak mengundi, anda tidak memilih calon wakil rakyat yang betul, inilah yang anda dapat. Dr. Izani. Saya bersetuju dengan pandangan Haji Nazri tadi kerana dalam demokrasi dia ada prasyarat bagaimana kita nak membangunkan sebuah demokrasi di dalam satu-satu negara di mana demokrasi itu bergantung kepada tahap pendidikan dan juga ekonomi. Jadi kalau kedua-dua perkara ini kita tak tangani dengan baik, maka kondisi ekonomi kondisi demokrasi sebuah negara itu kita akan berhadapan dengan masalah. Sebab itu kalau dalam konteks ekonomi contohnya bukan sekadar seseorang itu tidak keluar mengundi sebab dia merasakan bahawa roti itu lebih penting daripada peti undi, tetapi mungkin mereka boleh dimanipulasikan dengan politik wang. Ini berlaku di banyak negara apabila keadaan ekonomi rakyat itu semakin susah dan mereka mudah untuk dibeli oleh ahli-ahli politik untuk mendapatkan kuasa. Jadi ini saya bimbang juga dengan undi 18 ini walaupun satu perkembangan yang baik dalam sistem demokrasi negara kita. Contohnya apabila saya turun di Johor baru-baru ini, kita melihat sentimen anak-anak muda untuk turun mengundi itu masih lagi rendah dan mereka sendiri tidak tahu mereka ni sebenarnya sudah pemilih yang berdaftar. Jadi apabila kita bersemang dengan anak-anak muda ini, mereka beranggapan mereka belum lagi boleh mengundi sebab tidak mendaftar. Dan apabila kita kata mereka ini sebenarnya sudah registered automatically, maka mereka sangat terkejut. Dan saya melihat kalau perkara ini berlaku dan tidak ada tindakan yang serius dilakukan, kita khawatir mungkin akan berlaku yang kita katakan sebagai golput, golongan putih yang tidak akan ambil tahu, yang tidak turun mengundi, yang tidak cakna dengan sistem pilihan raya dan sebagainya, dan ini sudah tentu akan memberi cabaran baru kepada proses demokrasi melalui pilihan raya di negara kita. Bagaimana kita ada satu pool yang besar tetapi tidak dimanfaatkan. Macam saya sendiri daripada universiti, AUKU telah dipinda, kebebasan berpolitik pelajar sudah pun diberikan, tetapi kita dapati rata-rata pelajar kita tidak mengambil perhatian dalam isu ini, tidak terlibat dalam proses demokrasi, dan ada setengah universiti yang saya tidak boleh sebut namanya, pemilihan Majlis Perwakilan Pelajarnya hanya 29% saja yang turun mengundi, dan sangat rendah. Jadi literasi politik itu. Jadi ini perlu diambil kiralah oleh semua pihak supaya sistem demokrasi kita itu dapat dijayakan secara inklusif. Cynthia, ini bukan kerja yang mudah. Sejak 98 apabila kita melihat gerakan reformasi diangkat, dan sejak itu kita lihat dominasi parti politik, walaupun mereka Barisan Nasional menang setiap kali pilihan raya, tetapi sedikit demi sedikit pengaruh mereka dicabar oleh pembangkang, dan pembangkang membuat satu gabungan yang mantap setiap kali pilihan raya berlaku. Apabila kita memberikan akses seluas mungkin kepada undi 18, kita nak menggerak kepada Akta Lompat Parti, nak menghadkan pemerintahan Perdana Menteri 2 penggal, akan datang dana pembiayaan politik dan sebagainya. Ini semua kita ingin menjadi sebuah negara matang demokrasi. Tetapi ada sindrom negara maju ini. Sindrom orang tak keluar mengundi. Kita lihat di Amerika Syarikat, di negara maju pun, mereka yang keluar mengundi tak lebih daripada 50% ke 60%. Kerana mereka jauh daripada proses politik dan mereka percaya kepada kebebasan civil society,
dan juga mereka pembayar cukai. Jadi hak kerajaan itu kalau aku dah bayar cukai, kau kena bagi servis kat aku. Begitu, dan dari sudut kebajikan masyarakat gelandangan ataupun masyarakat miskin dan sebagainya. Mengapa kita tidak perlu ke arah itu, Cynthia? Mungkin pandangan saya kritikal sedikit. I hope it's okay. Tetapi saya rasa from the previous pilihan raya umum dan apa yang kita tengok sekarang in terms of the state election dan sebagainya, ada banyak yang berlaku in the last 3 years. Yeah. Kita ada 3 kerajaan dalam masa 3 tahun. 3 That Perdana one Menteri. I think even 3 Perdana Menteri. 3 Perdana Menteri. Ya. if it's not crisis, I'm not sure what it is for our democracy dan ekonomi dan sebagainya. Tetapi yang saya nak highlight di sini adalah dalam isu masa kemelut sekarang tu, we need to fix the isu kepercayaan, isu Trust. public trust Public trust. yang semakin menurun. Bukan saja kepada parti politik tetapi juga kepada institusi awam. Ada banyak skandal, ada banyak krisis yang menjadi public trust tu menjadi satu persoalan yang besar. How do we rebuild that public trust? So bagi tim saya dan civil society dan semua, kita rasa bagi pilihan raya yang akan datang tu, kita kena lebih kritik calon-calon yang nak bertanding di konstituensi masing-masing. Macam mana rakyat boleh tanya soalan yang betul? Bolehkah mereka minta untuk aset deklarasi? So kita tahu memang calon tu tidak ada rasuah ataupun tidak berkempen dengan wang haram dan sebagainya. So mana integriti? Dan itu berkait dengan isu satu lagi yang besar, iaitu lompat parti. Itu yang telah pun memusnahkan demokrasi kita sebab memang tidak ada undang-undang sekarang. So do we need a law? So memang satu there's a bill that will be drafted, that will be tabled in parliament dan sebagainya. Tapi apa yang saya faham dalam perbincangan yang awal yang berlaku dengan MP dan menteri, ada banyak perbezaan pendapat dari segi definisi, dari segi apa tu lompat parti. Kalau ahli parlimen tu dipecat dan dia ikut parti yang baru, is that considered all that stuff, you know? But saya rasa kalau we don't fix dana politik and we don't fix lompat parti, kepercayaan rakyat tu is going to drop. So low voter turnout tu, it has a big implication kepada sistem demokrasi kita. But in 2018, saya nak nak ingatkan kembali, lebih 2 jam saya berdiri di bawah matahari Terik. yang terik just to wait to vote. Because the line was so long. Of course, mine is constituency Damansara. It was the biggest one. But itu semangat. And that semangat is lost. So how do we actually address it? So saya rasa accountability dari segi ahli politik tu dan institusi awam tu kena diperkasakan. How do we do it? We have to. Adakah Yusmadi, trust deficit ini bermusim? Dan apa yang dikatakan oleh Cynthia itu, ya 2013, 2018 kita lihat the incremental voters keluar tu hampir maksimum, Cynthia, kalau ikut parliamentary di semua kawasan dan menyebabkan BN tumbang. Tetapi selepas itu seolah-olah apabila 3 kali kerajaan bertukar, trust itu kembali menjadi isu yang menjadi persoalan sekarang. Seperti Izani kata, mereka tidak akan fikir pasal politik. Mereka tidak mahu pergi mengundi. Itu kita lihat di Sarawak, kita lihat di Melaka. Dr. Saudara Ismadi. Saya nampak macam ni Haji ya. Dalam konteks tertentu, trust itu ialah dua belah pihak. Ya. Untuk kita mendapat kepercayaan, kita perlu berusaha ke arah itu. Tetapi dalam konteks politik, saya nak cakap kepada rakyat, dengan berhadapan dengan kerajaan, you start with distrust. Don't start with trust. It incumbent upon you adalah untuk rakyat bermulakan dengan ketidakpercayaan pada kerajaan. Adalah tanggungjawab kerajaan untuk membina kepercayaan.
Sebab itu dalam kaedah yang betul, sebab itu apabila kita membina government ataupun kerajaan ini tanggungjawab dia buat dasar, public policy. Public policy ni bukan kerja NGO. Okey, undang-undang ialah parlimen. Benda itu benda disusun sebegitu. Jadi andaian di sini ialah kalau kita bermula dengan trust. Sebab itu apabila saya melihat banyak-banyak contoh keadaan tertentu kan, oh rakyat perlu mempercayai kita, rakyat percayai kita. Salah. Kita akan bermula dengan distrust satu. Yang poin yang kedua pula, bagi saya dalam banyak perkara kita nak buat semua sini, benda yang paling asas pada saya, demokrasi ini bukan untuk kita menjadikan semua orang sama. Demokrasi pertama sekali kita ingat meraihkan kepelbagaian. Kedua, memastikan suara sekecil mana walaupun dia orang minoriti ke, dia kelompok yang vulnerable ke, nilai suara dia sama. Sebab itu apabila yang Cynthia katakan itu bunyinya mungkin kecil, tapi saya bila Cynthia cerita dia berjuang 2 jam tu, sama nilai macam John Lewis. John Lewis memperjuangkan hak voting right di Amerika. Bukan senang nak dapat bentuk, itu perjuangan. So bagi saya, hari ini mungkin Haji ya, kita perlu ada pendekatan memaknakan nilai undi tersebut. Saya beri contoh hari ini. Kalau hari ini diskusinya ialah apa kaitannya kalau demokrasi itu tak betul dengan ekonomi? Apa kaitan demokrasinya kalau tak betul dengan isu keselamatan? Secara umum diskusi itu ada. Cuma hari ini saya nak cakap secara lebih teknikal, demokrasi pun gagal menyampaikan manfaat. Disebabkan perkara lain, ada titi politik, populisme dan sebagainya. Tetapi akhir sekali, yang kita pastikan, bagi saya bijak pandai, pembuat dasar, NGO dan apa minimum standard dia tu? Supaya proses itu akhir sekali seorang warga rasa diri yang bermaruah, dignified. Dia berdiri 2 jam pun dia rasa bermaruah. Jangan selepas beri 2 jam dia rasa tertipu. Sekarang ni isu kepercayaan ni timbul apabila dia rasa ramai-ramai keluar, dia rasa seolah-olah tertipu. Itu saya jujur cakap, walaupun saya mewakili pembangkang, saya rasa inilah cabaran saya sekarang ni, nak mengembalikan kepercayaan tersebut. Jadi bagi saya Haji, yang paling saya cuba cadangkan ialah paling minima bagi rakyat rasa dignified, bermaruah. Kerana apa yang berlaku di Tunisia Arab Spring tu, apabila gerakan maruah tercabar. Seseorang itu apabila dia dah miskin, dah sampai teruk, sampai penjual sayur, rasa itu dignitinya tercabar. So saya rasa hari ini bagaimana kita nak memaknai bahawa nilai satu kertas undi tersebut ialah nilai maruah negara, maruah warga. So bagi saya perkara itu yang kita kena sama-sama fikir sebagai pendidik dan saya sebagai aktor demokrasi. Dan balik pada buku ni, saya rasa buku begini menyumbang. Sekurang-kurang banyak dia mendidik. Cuma sekarang ni saya rasa saya terima kasih kepada Haji apabila saya dimaklumkan oleh Dr. G. Manimaran, ada sambutan baik daripada pihak media. Dan saya pernah menulis bahawa media is one of the best law enforcer. Hari ini apabila media mengangkat satu isu, barulah undang-undang tersebut orang bagi perhatian. Hari ini kita viral macam-macam isu kan. So bagi saya media punya peranan yang sangat penting. So bagi saya baik kita sama-sama melihat bahawa program-program yang macam ni paling minima pun kita letak satu target yang minima supaya warga, negara, maruah agar terjaga. Okey, akhir sekali Dr. Rosmadi, 1 minit memaknakan nilai undi supaya rakyat tidak lagi tertipu. Ya, bagi pandangan saya ulang lagi sekali lah, pendidikan literasi politik tu harus kita tekankan dan mungkin bermula daripada sekolah yang macam saya katakan tadi, supaya anak-anak muda kita undi 18 yang seperti yang kita harapkan mencapai matlamat. Orang kata penyemburuan demokrasi itu berjalanlah dengan lancar. Itulah daripada saya. Jadi untuk buku ini perlu dicanaikan lagi resensinya, wacananya semudah mungkin sampai ke Long Pasir, sampai ke Lawas, sampai ke Tawau. Ji, saya nak record tahniah kepada UMC Del kerana sambut. Ya, saya ucapkan tahniah ya. Dr. Rosmadi. Satu. Sudah pasti kita, macam saya katakan tadi, buku ini kalau orang akademik baca mungkin mereka faham, tetapi kalau kita nak bawa kepada awam di luar sana, sudah pastilah kita kena pecah-pecahkan dan mesti diharmonikan dan bahasi lagi dalam konteks audien yang akan kita bincangkanlah supaya mereka lebih faham. Kalau tidak, matlamat kita tak capai. Terima kasih Prof. Muhammad Dr. Rosmadi Fauzi. Terima kasih Cynthia dari C4. Terima kasih Dr. Izani Mazin dari Universiti Putra Malaysia. Terima kasih Saudara Ismadi Yusof. Dan terima kasih kepada anda yang setia dalam wacana yang hebat pada malam ini. Dan kita angkat, jangan rasa fed up, give up dengan Esrawani. Esrawani akan memberikan sajian sebegini, perbincangan yang bernas, perbincangan yang articulate
yang kita boleh bersetuju untuk tidak bersetuju dalam banyak aspek perbincangan isu semasa. Dan itu saja dari saya, Nazri Kahar, dan terima kasih juga yang anda sudah memiliki buku Pilihan Raya Demokrasi Malaysia, Tanding Pilih Menang Takbir. Ini buku wajib, Bible sebelum Pilihan Raya Umum ke-15 bagi anda, dapatkan dari penerbit Muslim Melaya. Jadi sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.